Kalau hak berdiri, tempat kena berdiri tu lah ke mana? Kena cari tempat duduk pula. Lepas tu nak ambil anak batu lah ke mana? Tak boleh ambil tangan kanan. Oh, haknya. Hak tak boleh tu sentuh. Sentuh, pegang tangan kiri dah. Basuh tu tangan kanan. Tak nak kena, tak kena tu. Tak kena tu. Wala yatabassah bi yamini. Hak ni pegang kemaluan zakat di sini dia sebut. Berkenaan dengan lelaki lah. Sebab tadi kita sudah sebut dah, kalau perempuan memang kena air. Tu. Ni kalau lelaki. Kalau lelaki pegang. Sebab boleh pegang kan? Apa ni? Dengan tak boleh pegang dengan tangan kanan. Kena pegang dengan tangan kiri. Hak soal lagi dengan sapu ni. Sapu ni tidak boleh dengan tangan kanan. Sapu ni maksudnya kalau buang air besar nak basuh tu. Tu. Nak orang kata bercebok. Tu dalam bahasanya bercebok. Basuh tu lah. Basuh najis pada ketika buang air besar. Hak tu kena sapu kan? Kena sapu. Hak tu tak boleh dengan tangan. Mana tak buang air kecil nak bersih daripada air kecil pun tak boleh guna tangan kanan, air besar pun tak boleh guna tangan kanan juga. Itu maksud hadis ni. Bukan maksud supaya hak tak dipahal tu. Mana tak boleh sapu dengan tangan kanan. Tak boleh pegang dengan tangan kiri, tangan kanan tak boleh. Jadi kena guna kiri belakang. Jadi lagu tak adilah. Padahal sini cerita lagu lain ni maksudnya. Hak ni untuk air besar. Hak yang pertama tu untuk air kecil. Bukan air kecil. Lepas pada tu tak boleh nak sapu dengan tangan kanan. Tak boleh pegang dengan tangan kanan. Jadi dua perkara tu nak buat tu kan susah. Jadi sebab tak adil. Padahal cerita lain-lain sini ni. Cerita lain-lain. Yang pertama untuk bersuci daripada air kecil. Yang kedua daripada air besar. Kedua-duanya tak boleh guna tangan kanan. Tapi kalau darurat sebab tak adil lah. Boleh. Nampaknya kita kena berhenti setakat itulah. Masa tidak mengizinkan. Kita berhenti setakat itu dulu. Dan kita akan sambung semula pula seterusnya. Wallahu a'lam. Kita dua soalan untuk bersoalan. Silakan. Ada masalah? Kalau kita di air, di air kan tandas sekali. Jadi kita nak baca mana-mana tu. Boleh kedua. Boleh. Nak masuk tu pun boleh. Pada ketika kita nak buka kain dah, itulah lebih-lebihnya. Kalau masuk dalam bilik air yang standar sekali tu kan, tidak semestinya kita nak buka kain kan. Jadi kalau tidak buka, baca di luar lah. Kalau dalam, maknanya pada masa nak buka tu. Gitu. Ini secara ini. Mana? Apa dia tak dengar? Tak dengar. Boleh deras sikit? Tak. Zaman ya. Dia serupa juga sebenarnya. Sebenarnya sistem kita ni sudah berubah. Kadang-kadang kita tidak berasa. Kita tidak berasa. Kita rasa kita sudah merdeka, negara kita merdeka belaka. Padahal banyak perkara lagi sebenarnya. Dari segi sistem pendidikan misalnya. Sistem pendidikan yang ada ni kebanyakannya dia tak cara, dia hanya bui ilmu. Lepas tu dia tak cara. Sedangkan pendidikan Islam sebenarnya tidak gitu. Dia hubungan antara murid dengan guru tu penting. Adab murid dengan guru. Dia ada adab guru dengan murid, adab murid dengan guru. Dari segi nak pilih, nak apa semua dia ada belakang tu. Jadi situ kita sebenarnya ketinggalan. Kita tidak merdeka lagi. Kita tidak merdeka. Banyak perkara lah. Banyak perkara kita ni duk terpengaruh dengan hak luar. Salah satunya hak ni.
Oleh kerana zaman dulu dia baik, mesra. Anak murid dengan tok guru memang mesra. Dia rapat, dia tidak hubungan ilmu, terima ilmu saja. Tidak. Bahkan hak lain-lain juga. Hak lain-lain juga. Adapun kita sekarang ni tidak gitu. Sebab kita utamakan dari segi pengambilan ilmu tu saja. Itu tak kena tu, lari daripada hak sebenar tu. Jadi khidmat kepada guru, kepada gapa tak ada. Maknanya kita kena kembali kepada hak asal. Gitu. Banyak perkara sebenarnya nak kena baikinya. Cuba kalau kita tengok siapa satu perekat kan, dari segi ekonomi ni hak Islam ni tak ada las. Kalau bank ni riba belaka dalam dunia, baru nak ada. Tengok selama mana. Tu dari segi ekonomi. Pasta ke mana ada hak Islam ni pun. Tapi ke mana-mana pun ada lah kan. Ada adalah learning tu. Itu dalam bab tu. Dalam bab lain banyak lagi. Dalam bab lain supaya dalam bab apa-apa. Pada hakikatnya kalau kata nak Islam yang sebenarnya tak lagi, jauh lagi. Tak lagi. Dari segi sistem pendidikan, dari segi gapo, jauh. Ketinggalan. Learning kalau nak ada sikit-sikit pun. Ada mengaji Quran, ada. Satu ketika dulu tak cara Quran. Masing-masing pada pandai kita cari tok guru kampung. Lepas tu tak cara. Jauhi ke apa ikut pandai tak pandai. Tak cara. Selama mana dalam keadaan lagu tu? Pas apa untung, siapa rugi? Hak dari segi pelajaran saja tu pun banyak tak kena dah. Banyak tak kena dah. Kalau kita tengok sistem pendidikan Islam dulu, Imam Syafi'i kau sebutlah siapa? Dia Quran dulu. Ngapa Quran dulu? Lepas tu hak pisau-pisau. Hatta kalau kita sebut Ibnu Sina, Ibnu Rus ke apa, ngapa Quran belakang tu, lepas tu dia baru golai. Kita tak utama golai dulu. Kau agama ni pecing barulah nak cara. No. Tu bezanya. Tu beza sebab tu kata banyak kara. Sekat tu lah. Di sini ada saya nak untuk start ceritakan sedikit perbezaan di topik IC lah. Pasal beza sikit pribadi Ibnu Umar dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar ni syekhul sahabat kan. Jadi Ibnu Umar ni sahabat jadi umpama macam kepakir jugalah. Jadi Ibnu Mas'ud ni macam tadi saya beritahu antara pandai hebat juga. Jadi apa beza dia? Apa yang betul pandai ni baguslah. Jadi secara ringkas juga lah, kalau kita nak tengok perbezaannya, boleh tengok pada mazhab yang ada lah ni. Tu. Kalau mazhab Malik, rujukan utamanya di kalangan sahabat Ibnu Umar. Kalau mazhab Hanafi, rujukan utamanya di kalangan sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau Syafi'i, rujukan utamanya Ibnu Abbas. Kalau Ahmad, rujukan utamanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Situ kita nampak dah. Latar belakang, satunya kita kena tengok latar belakang. Orang ni sebagai gapo. Orang ni sebagai gapo. Kena tengok. Situ sebab misalnya Ibnu Abbas terkenal lebih dalam tafsir. Lebih dalam tafsir. Mesti dia ada kesan tu. Ke bawah tu. Ibnu Umar dia hebat dari segi ittiba' sunnah. Ada kalanya dia pakai zahir tu. Walau bagaimanapun tidak semestinya dia pakai zahir semua. Banyak perkara dia muka faqih juga kan. Dan dia seorang yang hebat lah. Mana dikatakan selepas Sayyidina Umar tu salah seorang yang layak menjadi khalifah selain daripada Syekhul Sahabah. Syekhul Sahabah tu mana disebut kepada di zaman kemudian, dia ni di antara sahabat yang tua. Selain daripada tua, dia ni syekh. Ada pihak lain tu tak ada gitu, tak ada lama lah selepas tu. Ibnu Umar ni dia lama. Ibnu Abbas walaupun dia tak ada banyak dengan Nabi secara langsung, tapi dia ada dengan Sayyidina Umar. Itu kelebihan dia. Seseolahnya bila kita ambil daripada Ibnu Abbas macam kita ambil daripada Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar tu memanglah kita maklum orangnya setara mana. Begitu. Kalau Ibnu Mas'ud, dia ni memang guru sepenuh masa. Itu kelebihan dia. Sebab tu fiqh dia lebih dalam. Lebih dalam. Dari segi fiqh dia kadang-kadang kita tak nampak tu. Kalau orang Hanafi,